Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, okey. So, dengar ke tak dengar? Cuba komen. InsyaAllah pada hari ini saya nak bawa tajuk cara untuk meningkatkan produktiviti. So, saya kat sini ada 6 kot. 6 tips productivity. Of course, saya setiap hari akan bawa tajuk yang berlainan, isi yang berlainan setiap hari, insya-Allah. Korang akan walaupun pattern dia kalau korang baca mungkin lebih kurang, tetapi kontennya of course berbeza. Dan sebab itulah yang kita panggil, bila berbeza tu dapat belajar sesuatu benda yang baru, itulah yang kita panggil satu hari 1%. Sekejap sebelum tu saya nak tahu, cuba try komen, dengar ke tak dengar? Saya nak bawa tajuk Okay, cantik. Dengar So, apa nama? Saya terus sebelum saya pergi kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu kita dah hari ini dah episod yang ke-14 dah, alhamdulillah. Iaitu saya akan bawa tajuk iaitu cara tingkatkan productivity. Nampak benda ni simple, tapi orang tak fikir benda ni. Saya bagi satu contoh yang saya selalu sebut, iaitu kalau contohnya kita dapat productivity sama macam Steve Jobs, adakah rasanya adakah kita boleh dapat sama hasil result sama macam Steve Jobs? Of course kita boleh dapat sama macam dia, dengan syarat kita boleh tahu apakah productivity dia, apakah aktiviti harian dia. Kalau contohnya kita tiru sebiji, mungkin 20-30 tahun sebelum dia boleh wujudkan Apple, mungkin kita akan boleh dapat result macam dia. Sebab tu kita belajar productivity ni, kita nak improve supaya kita nak jadi lebih orang berjaya, orang yang lebih berjaya, orang yang memberi impak pada orang lain, yang memberi manfaat pada orang lain. Itu yang benda yang paling mahal sebenarnya yang kita nak bila kita dapat productivity ni. Productivity ni dalam satu hari 1%, kita dah bawa kita punya tagline kita, iaitu masa sedikit, impak besar. Ataupun banyak perkara dah buat, banyak benda besar dah kita dah buat. Itu adalah productivity. Banyak benda besar kita dah buat. Right? So, apa nama? Masa sedikit, banyak benda besar yang kita dah buat. Best tu. Kalau contohnya kita, sebab tu, macam contohnya kita tengok kita punya mufti wilayah kita, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Umur dia, saya rasa saya tak ingat dia lahir tahun berapa. Rasa 1975 rasanya. 1975 ni bayar bayar abah lah. So maksudnya, tapi kalau ikutkan dia 10 tahun yang lepas, baru umur dia 45, 10 tahun ke 5 tahun lepas, umur 45 dia dah jadi mufti wilayah dah. Saya tak ingat, tapi umur dia tak sampai 50 tahun lagi lah, dia dah jadi mufti wilayah. Dan benda tu dia terhasilnya, dia boleh dapat, orang kata apa, dia boleh dapat hasil pada waktu muda. Sebab apa? Sebab productivity dia, apa yang benda yang dia buat sejak dia lahir sampai dah dia besar, apa yang dia buat, apa benda. Kalau contohnya bahasa mudah dia, kita buat macam mana dia buat, adakah kita boleh jadi macam dia? Of course boleh. So macam mana dia boleh dapat macam mana dia buat? Sama juga ulama-ulama dulu pun sama. Imam Nawawi meninggal pun, tak salah saya, dia tak sempat kahwin pun. Meninggal waktu muda, tapi dia dah tulis buku dia sampai sekarang ada hasil dia. Imam Nawawi, hadis 40 tu kan. Tapi walhal dia masih lagi muda. Kalau contohnya kita 40, kita pun tak tahu lah. Sebab saya pun tak pernah capai lagi umur 40 tu. Tapi kita pun tak tahu. Tapi yang paling pentingnya adalah preparation. Untuk nanti kita punya impak kita ni, umur kita 30, 40. So macam tu kita panggil pattern. Orang berjaya ni, dia akan terus berjaya. So sebab macam mana dia orang lepas berjaya dia boleh terus berjaya? Sebab pattern kehidupan dia, apa benda yang dia buat, memang kehidupan orang yang berjaya. Sebagai contoh, benda yang paling kecil adalah, kalau contohnya dia memang orang yang berjaya, salah satu ciri-cirinya adalah dia cakap benda yang positif, cakap benda-benda yang masa hadapan. Dia bukannya berbincang. Ingat tak dulu yang saya ada bagi, iaitu
Kalau saya dapat ulang balik, iaitu ada 3 jenis orang, iaitu orang yang bermasalah, orang yang cerita pasal masalah. Saya yang kecil sangat, besar sikit. Okay. So orang yang masalah, um, delete. Okay. Orang yang bermasalah, iaitu golongan ni yang paling ramai, sebab tu dia paling besar. Dan golongan yang cerita pasal masalah, ni golongan ni dia sebenarnya tak ada masalah sangat, dia cuma jadi orang tengah. Dan cerita orang yang menyelesaikan masalah. Dan golongan ni yang paling sikit menyelesaikan masalah. So kalau contohnya kita ni orang yang ciri-ciri orang berjaya, memang dia daripada kecil dia dah tahu dah. Maksudnya bukan dari kecil lah, maksudnya dia kehidupan dia memang dia dah biasa dah menyelesaikan masalah. So nanti kita bila orang dah biasa selesaikan masalah ni, lagi 5 ke 10 tahun, macam itulah kehidupan dia. Maksudnya dia akan sentiasa menyelesaikan masalah. Bila menyelesaikan masalah ni, itu bermakna dia membantu orang lain. Benda yang sesimpel yang termasuk juga, tak salah saya juga, dalam hadis Nabi, apa nama, iman yang paling saya tak ingat iman yang paling yang sampai tahap, maksudnya perpecahan apa nama, iman tu terpecah kepada 70, tak salah saya. Maksudnya tapi yang paling yang antara yang paling rendah kot saya tengok, salah satunya adalah dia mengalihkan dahan di laluan orang ramai. Mungkin benda tu adalah mengganggu, itu adalah masalah orang. Dan orang mungkin ada orang yang jenis buat jatuh dahan tu, membuatkan orang susah nak lalu lalang, sama ada dekat berjalan kaki ataupun dekat dalam kereta, maksudnya dekat jalan raya, ataupun orang yang bercerita tentang pokok tu, bercerita pokok ni tahu tak macam mana kisah dia, macam mana apa nama dia boleh terjatuh, siapa yang buat pokok ni jatuh, kenapa pokok ni jatuh, pokok ni jenis apa, faham tak? Orang yang kedua ni dia bercerita tentang tu, tapi dia bukannya bercerita ni tapi dia tak membantu masalah tu selesai. Tapi ada orang dia cerita masalah, tapi dia sebenarnya dia bukannya dia dengar ada orang yang nombor 2 ni, dia cerita pasal masalah, tapi dia bukannya dia sekadar hanya make a conversation, sekadar. Nanti kita nombor 6, tak salah saya ada sebut cara untuk nak meningkatkan productivity ni adalah salah satunya kita eliminate apa perkataannya, Allahumma salli Muhammad, eliminate inefficient communicate. So kita buang benda-benda yang kita rasa yang komunikasi yang tak membantu. So kalau komunikasi yang membantu adalah bila mana yang dia bercakap tu memang ke arah macam okey, apa benda aku nak selesaikan dengan cara apa. Okey, mungkin dia nak tahu dulu apa dia punya problem dia, then okey barulah apa nama dia akan selesaikan. Okey, kita belum start lagi. Okey, cantik. Okey, ni baru geli-geli lah, baru starting. Okey, so saya teruslah pergi nombor 1. So antara yang saya sebut yang tadi adalah betapa pentingnya untuk kita always tingkatkan 1 hari 1% je kita punya productivity. Of course, mungkin productivity ni bukannya bermakna bila saya sebut 1 hari 1%, tidak bermakna 1 hari satu kerja bertambah. Of course tidak. Nanti saya rasa saya kena tambah kot. Last kali nombor 8 kot. Nombor 8. Sebab yang ni semua saya tulis apa benda yang ada dalam kepala otak saya, maksudnya, dan juga saya punya pengalaman. Nombor 8 saya baru nak tambah, iaitu cari shortcut. Cari shortcut. Of course ada daripada pembacaan, daripada pengalaman. Cari shortcut ni maksudnya itu nombor 8 lah. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Sebab ada kerja-kerja ni orang suka kadang-kadang kan dia punya penyelesaian dia ni A kan, ni B. So ada sebenarnya jalan penyelesaian dia lurus je, simple je sebenarnya, tapi dia yang sengaja untuk nak membuat benda tu payah. So dia pergi pusing lagi, dia rasa macam seronok buat benda untuk nak capai B tu. Sebenarnya dia selalu ikut jalan jauh. Saya bagi contoh, kalau contohnya siapa yang buat bisnes, saya tak suka bagi tips ni bisnes dekat saya punya live 1 hari 1% ni, sebab saya nak bagi special, eksklusif, khusus kepada tim-tim agent saya saja.
Tapi yang ni yang betul-betul special lah. Saya akan share sikit. Sebagai contoh, orang yang nak buat sale. Ada orang nak buat sale, dia mula-mula padahal dia tak ada sale lagi. Dia apa yang dia, benda yang susah dia, dia pergi jalan jauh ni. Oh, dia rasa dia nak buat branding lah dulu awal-awal. Tak apalah, tak ada jualan pun dia rasa macam nak apa nama tak ikutlah. Ada setengah owner ni nak nak beli office dulu, lepas tu nak buat SSM dulu, nak buat. Kau sebenarnya kau dah buat apa sebenarnya? Sebenarnya kita nak jualan je. Kita nak ada jualan supaya nanti kita kita boleh berkembang lah dengan hasil jualan. Tapi disebabkan kita nak jualan ni, B ni, kita pergi jalan jauh, pergi pusing-pusing, barulah kita dapat tu. So benda ni semua, inilah nama dia, kita panggil tak productivity. Ni ramai sebenarnya kelompok manusia, orang yang duduk dekat kelompok ni. Orang yang biasanya yang selalu fikir susah. Fikir rasa macam, oh macam mana nak makan. Aku rasa kalau nak makan kena ada pinggan. Lepas tu pinggan ni pula kita macam kena bagus. Kalau contohnya kita, okey, contoh lain, macam mana nak kurus. Oh, kita mestilah kena ada apa nama lari lomba sikal lah apa benda. Kalau tak boleh kurus. Walhal nak kurus untuk nak pergi A dari B, kau dah tahu dah sebenarnya. Iaitu dua benda yang paling basic lah, exercise dengan makanan. Of course lah, dalam-dalam tu kita kena belajar go deeper lah. Tapi kalau contohnya kita faham, kita tembak dekat tempat yang betul, dekat tembak yang betul, kita jalan dekat lurus, so kita akan capai benda yang kita nak buat tu lebih cepat. Itu yang kita nak sebenarnya. Itu function productivity. Kita pilih apa ilmu ataupun apa yang keputusan yang kita nak buat, tapi benda tu tepat. Bila tepat, dia akan terus pergi kepada dapat result. Sebab tu ada sesetengah orang yang dia selalu fikir jauh, selalu fikir susah, selalu entahlah, tak tahu kenapa dia rasa macam fancy, dia rasa sangat seronok. Contoh buat terlampau banyak benda, tapi hasil tak ada. Faham tak? Hasil tak ada. Dia pusing kat sini, tapi dia punya nak dapat result ni sangat-sangat super duper lambat. Sebab tu kalau contohnya kita dapat jumpa, kalau contohnya saya sebut orang yang lurus ni, kita panggil orang satu. Orang yang pusing-pusing ni orang dua. Orang dua ni sebenarnya sangat-sangat ramai. Dan sebab itulah, dan sebenarnya of course tak senang untuk nak jadi orang satu ni. Dia pula ada ilmu, kena dengar live satu hari 1%. Kena sempat promote tu. Kena belajar. Sebab nak jadi productivity ni susah. Lepas tu kena buat apa yang kita belajar. So barulah kita dapat nombor 1. Tapi semua benda ni dia sangat-sangat seronok sebab sangat-sangat seronok sebab dia boleh jadi ni. Kita biasakan untuk kita buat keputusan ataupun kita buat kerja lurus dan cepat sangat. So sebab tu ada orang yang bila dia makin lama dia berpengalaman, dia dah belajar, dia buat, so makin lama dekat yang rolling kan, makin lama terdelete. So bila terdelete, itu yang jadi cepat sikit tu. So mungkin dia ada rolling, maksudnya dia buat kerja lain ni yang tengah bulat ni kerja lain. So kalau contohnya dia ada ilmu, dia rasa macam rupanya benda ni aku tak perlu buat untuk nak capai B ni. Aku tak perlu buat. So dia delete ni. Tapi dia rasa macam, ada lagi rupanya aku kena buat ni. Dia pun buat. Dia buat benda yang ni. Dia rasa macam, aku rasa macam tak perlulah buat benda ni. Yes. Sebab apa? Sebab dia dah belajar daripada pengalaman dia. Ada orang 10 tahun, dia buat benda yang ulang-ulang ni, yang ni, dan dia tak belajar daripada apa-apa pengalaman tu untuk dia nak shortcut kan. Dan shortcut ni bukan kita nak, of course ramai orang, ni pun satu masalah juga. Bila orang dengar perkataan shortcut ni, dengar macam scam, dengar macam cepat kaya, dan itu pun masalah. Yang salah satu orang nak cari shortcut ni nak kaya cepat, macam isu yang I share itulah, yang like tu. Walhal saya awal-awal tu saya ada kawan-kawan saya dah ada tanyalah. Maksudnya saya cakap awal-awal, kalau contoh bisnes macam ni, baik kau lari jauh-jauh. Baik kau buat bisnes yang real, ataupun kau kerja bawah satu company yang nak grow dan kau nampak dia punya misi masa depan dia, baik kau duduk dengan company kau pun tak pening untuk nak buat bisnes bukan senang nak buat.
baik kau belajar dengan orang tu, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi company tu membesar, kau boleh dapat share ataupun something, kau dapat company tu ke apa apa benda lah. Maksudnya tak payah fikir. Maksudnya shortcut dia lebih baik macam tu punya shortcut berbanding daripada orang yang 10 tahun yang dah buat bisnes yang terlampau lama sangat tapi tak ada apa-apa result, tak ada apa-apa hasil. Sebab apa? Dia tak nak belajar dan nak fikir shortcut je memanjang, membuatkan dia punya jalan tu yang dia rasakan shortcut tu makin lama makin bertambah lagi pusingan tu. Elok je pusingan dia macam ni, lagilah tambah sebenarnya. Sebenarnya kau nak pergi B kan, so dia tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. So untuk kita nak dapat result tu makin lama makin jauh lagi, so, dan makin lama makin lambat. So sebab tu kita belajar ni. Sampai yang baru masuk tu nanti boleh dengar balik. Penting. Ni saya rasa sangat-sangat best. Best lah. Saya rasa yang ni pun sebenarnya saya baru dapat hari ni sekarang. Sebab tu saya nak whiteboard ni, sebab saya masa bercakap tu saya nak meluahkan dengan bentuk ada benda yang saya boleh gambarkan. Kalau contohnya itu rumah. So rumah kita dah boleh bayangkan. Tapi kalau contohnya saya jelaskan lagi, rumah itu petak. So kita dah lagi jelaskan lagi. So bila makin lama kita dapat jelaskan, gambarkan macam contoh benda ni, baru kita macam nampak tak? Belajar sesuatu. Belajar tak daripada saya punya diagram ni. Saya ada color-color lagi. Ya, main. Ni crayon special. Okay. So, cara yang pertama. Nak pergi ke cara pertama tu. Ini lama. Cara pertama. Okay. Nama dia boleh guna Pomodoro teknik. So, saya bagi terus gambar lah, senang. Pomodoro. Untuk korang senang lah belajar. Tengok. Sikit, penuh sikit, korang tak nampak. Ni, zoom out lagi, kejap Sikit. Okay, zoom out. Zoom in. Okay. Dia tak terganggu dengan mana-mana gambar. Alright. Okay. So Pomodoro teknik. So Pomodoro teknik ni dia adalah simple method, maksudnya method yang simple method untuk balancekan fokus kita. Fokus ni kita punya supaya tak lari daripada gangguan. Dan benda ni adalah sangat-sangat super duper membantu untuk kita meningkatkan produktiviti kita. Yang macam contohnya saya sebut tadi, ada orang yang sebenarnya dia dah buat dah perkara yang betul, A atau B ni, apa yang dia buat ni, tapi disebabkan ada distraction, ada gangguan dekat tengah-tengah ni, so membuatkan dia dah jadi lambat sikit. Kita kalau contohnya bawa Ferrari, kita akan bukan bawa Ferrari lah, F1 lah, Formula 1. Yang kalau contohnya diorang Formula 1 ni, diorang akan jaga A to Z sebab diorang nak racing gila-gila, nak paling laju lagi. Diorang akan kira walaupun 0.001% inefficient keberatan untuk kereta tu pun diorang akan cuba untuk buangkan. Tak kira lah buang apa, sebab dia nak kelajuan kereta tu. Faham tak? Sekarang ni sekarang kita bawa kereta apa? So, macam mana kehidupan kita adalah bergantung kepada kita ni bawa kereta apa. Dan jenis kereta kita bergantung dekat sini. Kalau contohnya sini, kita slow, kita dah boleh sebut kereta apa yang kita tengah bawa sekarang. Bukannya kereta yang real lah. Kereta ni kat sini. Ni kereta apa yang kita pakai? Saya tak ingat lah. Tapi kalau pernah dengar nama Haji Aznil Nawawi, yang pengacara Tol Tombak tu. Tol Tombak. Lepas tu ada cerita dia gaduh dengan Azwan Ali tu. Adalah maksudnya cerita I am number one ke apa benda tajuk cerita tu. Tapi orang pernah temu ramah dia lah. Masa Tol Tombak ke apa saya tak ingat. Tapi dia kan ada banyak pengacara. Sekarang dia dah tak ada lah. Tapi sekarang ni AC Mizal lah naik. Tapi nak kata masa dia gemilang dulu, ada orang pernah tanya dia, apa yang membuatkan dia boleh, sebab dia kan memang dahsyat pengacara. Maksudnya dia boleh cakap laju, dia boleh buat lawak laju, dia boleh respon orang laju. So macam mana dia orang cakap dia, macam mana dia boleh buat benda tu? Sebab dia cakap otak saya macam Ferrari. Saya tak ingat, tapi saya tengok cerita tu melodi je. Saya tengok tu masa saya kecil. Tapi macam lepas tu kita orang sempat macam bincang macam power juga Aznil Nawawi ni. Dia bukan calang-calang bila dia kata otak dia macam Ferrari. So bila saya dah besar macam ni, baru saya nampak realize, saya boleh saya boleh gambarkan macam mana otak Ferrari tu.
Maksudnya macam mana dia boleh respon ataupun dia punya kelajuan dan otak, kelajuan kita punya apa benda yang kita buat ni, apa banyak hasil kita ni, apa kan bergantung kepada otak. Dan kalau contohnya otak kita laju, badan kita pun sebenarnya bukannya kita makin laju macam Flash tu, macam dalam apa nama Mr. Incredible tu, tapi kita punya Allah Muhammad, kita punya hasil kita, kerja kita tu mendatangkan lebih lebih banyak. eh okey, saya teruskan. Okey, okey, nombor satu, Pomodoro Technique. Nah, saya nak sebut fokus ni sebab nak kata apa, kita kalau contohnya kita bantu kita punya fokus, productivity kita akan meningkat. So, macam mana Pomodoro Technique ni? Simple je. Sebenarnya korang boleh beli ni. Saya rasa ada jual dekat Shopee kan boleh. Dia jenis macam kotak macam ni lah. Apa nama? Uh, Lemon macam ni. Saya tahu dia boleh pusing macam tu. Lepas tu dia jadi 25 minit. So, nombor satu, plan your task. How many? Ni adalah teknik Pomodoro. Kita boleh nak guna ataupun tak nak guna terpulang. Tapi kalau contohnya kita gunalah teknik ni lah. Of course, untuk teknik-teknik ni banyak lah. Nanti untuk teknik seterusnya saya akan bagi tahu teknik pandang luar tingkap. Tak salah saya lah, nanti saya bagi itu di sebab dia kata daripada orang lain tapi dia tukar bahasa Melayu, so jadilah pandang luar tingkap. Tapi sebenarnya dia pun ambil orang lain. Saya juga ambil daripada dia lah, tapi saya ambil perkataan tu sebiji-sebiji. Tapi saya sampaikan kepada korang ni supaya apa, korang bertahu oh sebenarnya kita boleh guna banyak sebenarnya teknik untuk kita nak improve kita punya productivity. So nombor satu adalah plan your task. Plan kita punya task. Lepas tu kita tanya pula berapa banyak Pomodoro yang kita nak. Sebab Pomodoro ni, satu Pomodoro bersamaan 25 minit. 25 minit. So, ni 25 minit. So kalau contohnya, dan setiap 25 minit kita akan berehat 5 minit. Okay, dan masa 25 minit ni kita memang kena betul-betul protect kita punya Pomodoro ni. Pomodoro ni maksudnya 25 minit tu kalau contohnya buat kerja tu, kita tak boleh buat apa selain daripada kerja yang kita target kita nak buat tu. So, dan macam tu kalau contohnya kita ada kata ada 4 kerja, ataupun kita kan biasanya kita sebut oh kalau contohnya kerja tu besar, pecahkan kepada kecil. Kita tak boleh makan gajah sekali besar. So apa yang kita buat adalah macam orang kata apa, macam mana cara makan gajah, how to eat elephant. So jawapan dia adalah one bite at one time. So fokus satu kerja pada satu masa. So satu kerja satu masa tu kita boleh pecahkan mengikut teknik Pomodoro ni. So iaitu contohnya 25 minit, lepas tu kita break. Ni break simple lah 5 minit. Lepas tu pecah lagi. Pomodoro, buat kerja sungguh-sungguh, 5 minit rehat. 5 minit rehat ni apa korang boleh buat masa rehat tu? Ni berdiri tempat lain. Baring. Kalau macam saya baring sekarang. Sekarang saya punya ni apa nama? Baring lah, saya baring sambil main phone untuk macam nak release. Lepas tu sama balik. Tapi masa tu otak tu masih lagi berjalan lah, sama ada buat aktiviti ke. Saya kalau rehat terpulang lah untuk nak buka social media. Tapi saya rasa dah berapa lama lah saya dah tak buka Facebook. Tu lah sebab banyak sangat apa ni kan, dah lama tak baca news politik. Biasa saya baca dululah hari-hari update. Sekarang ni dah kurang sikit. So baring ni bukannya tidur, boleh je nak tidur as a take a nap, tapi untuk baring ni just macam untuk lay down kita punya belakang ni untuk nak bagi sedap. Sebab tu kalau apa nama kita punya katil tu ada macam lengkuk-lengkuk tu pun, itu pun sebenarnya membantu untuk kita nak apa nama kita punya posture badan kita. Sebab kita dah duduk lama, sebenarnya sakit bila duduk terlampau lama ni. Baring, diri, minum air, benda-benda simple yang kita boleh buat dalam masa 5 minit. So 5 minit. Dan lepas daripada tu boleh dah ambil long break. Long break ni adalah satu Pomodoro. Terpulang lah, tapi saya tulis kat sini satu Pomodoro. Okay, kalau contohnya benda ni pula, kalau contohnya kita faham SOP, satu PM lah, satu Pomodoro. Okay, benda ni kalau kita nak faham adalah apa nama, kalau kita faham konsep Pomodoro ni, kita boleh adjust
Tak semestinya satu Pomodoro 25 minit. Of course yang dia sebut adalah 25 minit. Tapi kita boleh adjust dan manipulate bergantung dekat kita punya kerja biasa macam mana. Kalau macam contoh saya, 1 jam, 1 jam. Sebab saya memang larat untuk 1 jam lah. Ada bapak kadang saya, kalau contoh saya penat sangat, tak dapat lah 1 jam. So rehat lah sekejap, lepas tu sambung balik. Rehat sekejap, sambung balik 1 jam, 1 jam. Rehat, kalau contohnya 1 jam, mungkin rehat dia lama sikit, 10 minit contoh. Contoh, terpulang lah. Terpulang. Ataupun pecahkan lagi, dua jam, 2 jam. Saya, kalau contohnya lagi panjang kan, saya dulu ada senior yang dia workout, tapi dia tu sampai sekarang lah, memang dahsyat lah badan dia. Dia kalau workout Isnin sampai Sabtu, dia akan workout setiap hari pukul 5 petang sampai pukul 6 petang. Memang dia akan heavy punya workout. Kau punya bumping, angkat dumbbell, angkat orang, angkat katil, macam-macam angkat lah. Tapi badan dia smart lah. Tapi hari Ahad, dia akan pilih memang totally dia punya Pomodoro dia akan rehat. Memang totally hari Ahad. Ahad je, rehat. Tak boleh nak workout ke apa ke, memang totally dia nak bagi badan rehat. Tapi yang masih Isnin sampai Sabtu ni kau lah dia buat. So terpulang dekat Pomodoro masing-masing. Tapi standard adalah kita buat kerja rehat. Kita buat kerja rehat. Bukannya buat kerja tak ada rehat. Ataupun rehat tak ada kerja. Itu pun dua problem juga. So kena balance kan. Sebab tu dia perkataan ni adalah balance. Right? So baru tu nombor 1. Okay. Nombor 2. Nombor 2, track masa kita kerja. Yang tadi, sebelum kita kerja, sebelum kerja, kita dah plan. Okay, aku nak kerja ni berapa minit. Okay, aku nak kerja ni pukul berapa aku nak start. Kita dah set siap-siap. Sama ada kita set, biasanya paling simple kita boleh set letak dekat Google Calendar. Set masa ni dekat Google Calendar. Tu paling simple. Sebab Google Calendar kita boleh masukkan juga Muhammad. Kita boleh letak ada beberapa, ada goal kita boleh letak. Goal ni sebenarnya dia boleh lebih kepada macam rutin, boleh rutin. Sebagai contoh, goal kita nak setiap hari contohnya kita nak baca Quran daripada pukul 7. Start pukul 7 contoh, pukul 7. Selama 1 bulan, contoh 1 bulan. So nanti dekat contoh kita dah baca Quran pada hari pertama kan. So kita boleh tick, saya tengok apa perkataan dia. Action as done kot. Lebih kurang macam tu lah, tak ingat. So nanti Google Calendar. So tak payahlah nak download app yang macam-macam download tu. Boleh je, tak ada masalah. Tapi saya guna Google Calendar ni lebih senang sebab dia akan alignkan sekali dengan saya punya jadual-jadual yang lain. Yes, memang akan ada banyak dekat Google Calendar tu. Tetapi itu adalah lebih baik daripada kosong. So saya akan penuhkan masa saya untuk nak pilih kerja-kerja macam ni lah. Right? Tapi yang ni adalah sebelum. Kalau contohnya track masa kerja adalah selepas. So kita boleh tahu sebenarnya pattern kerja kita ni selama sebenarnya sebulan macam mana. Kalau macam saya sendiri, saya memang akan track berapa jumlah jam 2 lah yang besar yang saya akan track setiap hari. Tapi setiap bulan saya akan saya akan keluarkan balik data-data tu, tulis dekat Excel. Kemudian saya akan tengok balik dan macam mana saya nak pilih untuk nak improve lagi, iaitu 2 benda, iaitu baca Quran dengan baca buku. So contohnya let's say lah bulan lepas kan, biasa kalau contohnya saya tengok baca buku, saya punya pattern saya akan baca dalam 5 jam kot dalam masa sebulan. Ni sikit lah, of course sikit. Betul, 5 jam. Saya pun tak ingat. Lebih kurang macam tu lah. Biasa tengok sebulan sekali kan, mana nak ingat. Biasanya baca Quran ni kadang-kadang spike lebih tinggi. Kadang-kadang sampai 11 jam. Kadang-kadang ada bawah lagi daripada baca buku. Sebab saya baca buku ni biasanya dalam sehari 5 minit. 5 ke
15 minit lah, 20 minit. Bergantung lah of course. Tapi kalau Quran ni, kalau sekali saya baca 1 jam. Dan kalau contohnya masa tu saya tak ada apa aktiviti sangat, saya memang akan terus apa nama? Memang saya dah masukkan baca Quran ni adalah selepas setiap kali lepas solat asar dengan maghrib. Tetapi kalau contohnya saya terlampau penat, dah otak saya dah memang waktu tu dah guna dah berapa persen dah, ya tu memang saya dah out gila lah. Sebab bila saya bukan baca Quran je, maksudnya saya mengulang. Mengulang ni memang sangat-sangat penat. Ada satu hari tu saya mengulang tu sebab saya free, so saya mengulang daripada lepas Zuhur, pukul Zuhur masa tu dah lepas Zuhur dah pukul 2 sampai pukul 8 tu. Maksudnya saya keluar, saya rehat untuk nak makan. Malam tu memang tidur awal lah. Lepas isyak tu terus tidur sebab terlampau penat. Orang mengaji lagi-lagi mengulang untuk hafalan memang sangat-sangat penat. So apa nama, cuma nak cakap kadang-kadang sebulan tu saya boleh dapat 11 jam, atau kadang-kadang sebulan kadang-kadang lebih bawah daripada ni. Okay. Cumanya sebab apa? Nombor 2 ni, kita nak track masa kita untuk kita nak improve kita punya productivity tu. Bila kita tengok, oh, aku dah kerja banyak ni, aku dah, contoh macam saya dah hafal banyak ni, berbaloi tak dengan masa aku ni? Adakah betul, then baru saya akan review balik. Adakah teknik aku salah? Adakah mungkin sangkut dekat amalan? Ada tak aku punya amalan-amalan aku yang lain membuatkan aku hafal Quran ni tak jadi produktif? Maksudnya aku banyak spend masa tapi tak ingat-ingat. Of course benda tu banyak berkait lah. Tapi contohnya benda lain, macam contohnya kita buat kerja apa nama, buat sales ke contoh, ataupun buat marketing ke, bila kita dah kokoh punya tekan apa semua, kita dah spend masa banyak gila-gila, tapi tengok hasil, oh banyak ni. So dekat banyak ni, then barulah kita baca balik data tu. Tu penting untuk bila kita track, baca balik data tu. Saya tak tahu lah nak cakap macam mana. Betapa saya nak kata data ni sangat super duper gila penting. Sangat-sangat penting data-data ni. Bila kita boleh baca, kita boleh tengok balik, so baru kita boleh apa nama, kita baca number. Saya pernah bersembang dengan saya punya accountant. Bila kita orang buat close account, saya cakap dengan accountant saya cakap, oh kalau biasanya saya akan, kalau contoh saya dapat report, saya akan baca paling bawah sekali. Tapi accountant saya, dia nasihatkan kepada saya, dia cakap, cuba try baca balik data yang accountant saya tulis. Maksudnya apa benda, apa yang peningkatan peratus, apa nama, dekat mana expenses kita paling besar. So benda-benda macam tu, data-data macam ni, dia akan membantu untuk kita buat keputusan lebih baik. So bila kita buat keputusan yang lebih baik, dia akan jadi macam ni lah. Kita akan jadi lebih produktif, dan ini kita akan jadi macam ni. Itu kita akan jumpa lebih shortcut. Betul pentingnya untuk data, supaya kita baca, supaya kita nak eliminate benda-benda yang macam tak perlu ni. Kalau contohnya kita rasa kita nak buang, kita boleh buang. Supaya kerja kita akan jadi lebih cepat, lebih linear. Okay, seterusnya Nombor tiga, teknik pandang luar. Teknik pandang luar ni dia disebut oleh, saya belajar daripada Tuan Bukhari Ramli lah. So macam mana teknik pandang luar ni adalah, dia akan duduk, dia lebih kurang macam Pomodoro tu tadi. Dia akan duduk contohnya 1 jam untuk dia menulis. Yang ni saya tak ingat siapa dia, ada dia orang putih tu, dia ada sebut nama dia tapi saya tak ingat. Tetapi dia dapat tulis buku dia dah mati lah, tapi waktu dia hidup tu dia dapat tulis beribu buku. Saya tengok dia pun famous juga lah. Tapi macam mana cara dia boleh menulis banyak gila buku adalah, dia akan gunakan 1 jam, dia akan duduk, kemudian kan ada part-part macam contohnya kita rasa macam bosan ke, kita rasa macam nak bangun, lepas tu rasa nak buat kerja lain, macam contoh dia tak ada berlawan dengan yang ni. Cuma kata yang ni kena, bila berehat tu berdiri baring ni, maksudnya masa 1 jam tu dia kena buat kerja. Tapi kalau contohnya dia rasa macam bosan ke apa ke, boleh berhenti sekejap, tapi dengan syarat dia tak boleh bangun, dia tak boleh angkat punggung dia daripada tempat duduk. Angkat dia punya punggung lah, daripada tempat duduk dia. Bahasa mudah dia tak boleh, bahasa ni tak boleh berdiri lah. Apa nak cakap? Dia kena duduk je.
Dan dia tak boleh, masa tu dia tak ada social media lah. So dia tak ada apa-apa gangguan ke apa ke. Cumanya kita boleh bantu juga. Kita boleh gunakan cara ni dengan cara okay, 1 jam ni. So kita bila kita duduk dan kita tak buat kerja apa-apa, kita akan rasa ni nama dia perkataan dia. Kita akan rasa bosan. Bila kita rasa bosan dan kita dah buat kerja kan dah penat kan. So lepas tu kita tak boleh angkat punggung pula tu. Social media tak boleh buka pula tu. Tapi kita boleh minum air. So kita kena ready kan kita punya air siap-siap dekat atas meja, tapi kita tak boleh angkat punggung. So kalau contohnya kita rehat tak boleh buka social media, so tengoklah luar. So apa akan jadi bila kita tengok luar je? Sebab tu nama dia teknik pandang luar. So apa akan jadi bila kita tengok luar sahaja, kita akan rasa bosan. So kita nak gunakan kebosanan kita tu untuk sambung balik kerja. Lepas macam aku tak buat apa lah. Aku buat kerja lah sekejap. So itu yang kita nak. Macam mak saya sendiri pun, bila saya tanya dia, apa nama, kalau contohnya ada papat, dia suka bekerja. Antara satu sebab dia, sebab bosan duduk rumah. Kan bila dia bekerja tu kan, dia menghasilkan productivity, dia menghasilkan produk, menghasilkan produk tu adalah hasilan daripada selepas proses tu. Kita panggil produk. So gunakan kebosanan ni untuk kita buat sesuatu ataupun kita nak menyambung kerja kita. Tapi dengan syarat jangan buat benda yang lain. Just boleh pandang tempat lain je. Okay, nombor 4, dia akan terconnect juga dengan atas ni, iaitu pastikan kerja kita ada matahari. Sama ada tak ada matahari ataupun cerah. Kalau boleh jangan kerja tempat gelap. Okay, yang ni dia adalah subjektif. Of course terpulang kepada masing-masing. Tapi kalau contohnya dari sudut hujah saya sendiri adalah cuaca maksudnya kalau contohnya di dalam bilik ataupun of course matahari ni bukannya duduk luar matahari, tapi nak kata walaupun duduk dekat dalam, walaupun tutup pintu ke apa ke, tapi sekurang-kurangnya kita dapat cahaya tu. Ataupun kalau terpulang nak tutup, kalau kita pasal aircon kan kita akan tutup kan, dia adalah okey je. Ataupun kalau contohnya totally dah gelap sangat, sekurang-kurangnya jangan tak pasang lampu. Kena biasa kan. Kalau contohnya lampu kurang ke, pergilah beli lampu ke untuk nak pastikan ada kecerahan tu. Cuaca pun jangan terlalu panas, jangan terlalu sejuk. Habis apa kan mengena dengan productivity ni? Yes, sebab benda-benda ni lah kalau contohnya, sebab tu ada orang kata lebih baik panas sikit berbanding daripada sejuk, baik daripada panas berbanding daripada sejuk. Kalau sejuk biasanya kita akan memang menggigil, tak boleh nak buat apa. Kalau panas ni macam sekurang-kurangnya kita boleh lagi nak keluar ke. Sama juga macam hujan kan. Kalau hujan memang kita totally memang kita tak boleh keluar kan, sejuk masa hujan. Tapi kalau macam panas kita boleh masih lagi berjalan-jalan kat luar. So kalau contohnya dekat dalam rumah pun biasakan cuaca tu dalam keadaan yang selesa, perkataan dia. So carilah kita punya sesuai dengan, of course suhu badan kita, itu yang paling sesuai. Tapi ada orang dia boleh sejuk, ada orang yang dia boleh terlampau panas. Tapi paling penting menyediakan tempat yang selesa untuk dia, supaya dia boleh buat kerja dan menghasilkan karya-karya ataupun menghasilkan produk-produk kerja yang lebih baik. Okay. Nombor 5, buang benda yang tak guna. Ini pun saya dah sebut tadi. Buang benda tak guna. Bahasa mudah dia, buang unnecessary complexity. Unnecessary complexity. Buang. Sebab tu sebelum nak tahu benda tu dia membantu, biasanya unnecessary complexity ni dia tak membantu untuk capai goal kita. Always ingat diagram saya punya shortcut ni. Dan jangan disalahguna dengan shortcut ni. Tiba-tiba ada orang datang buat ni bukannya cerita pasal duit, ni cerita pasal productivity. Kalau cerita pasal duit pun still kena ada benda-benda ni, ilmu lah, kena improve satu hari 1%, kena keep going belajar ni lah.
Maksudnya ilmu lah. Dan kena buat. Dan benda ni lah, pengalaman lah, of course. Pengalaman. Belajar daripada pengalaman. Macam mana kita pengalaman ni? Pengalaman. Kena realise apakah unnecessary kita punya complexity yang menyebabkan benda ni pusing, menyebabkan benda tu kita punya hasilan tu lambat. Dan benda tu kita kena aware. Okay? Aware dan kita kena berani untuk nak buang benda tu. Of course lah, tak kira lah apa benda pun. Saya tak spesifikkan lah. Tapi kena, yang paling penting benda tu dia tak membantu untuk nak percepatkan hasil kita. Sekarang kita cerita percepat sebab cerita pasal productivity ni, kita nak dapatkan hasil yang banyak dengan masa yang sekejap. Okay? Seterusnya, nombor 6. Okay, sorry. Saya rasa saya nak gabungkan lah. Ada tu sepatutnya saya masukkan point saya yang lain. Iaitu, apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Kejap pula. Iaitu, tadi saya dah sebut kan. Ni, buang juga efficient communication. Termasuk juga, dia bukannya benda tak guna saja. Communication yang tak berguna pun kita buang juga. Benda-benda tu pun akan membantu juga kita membantu untuk kita lambat. Kalau contohnya ada benda-benda yang kita berbincang, yang benda tu tak mendekatkan kita kepada hasil. Communication. Right? Okay. So, nombor 6. Nombor 6, perlu ada seorang yang kita boleh accountable. Perlu ada seorang accountable. Accountable ni apa benda? Orang yang kita boleh luahkan perasaan. Ni contoh kepada yang single lah. Of course, siapa yang ada pasangan, yang paling terbaik adalah pasangan sendirilah. Luahkan perasaan. Benda ni semua akan membantu. Sebab kalau contohnya kita pendam, itu akan membuatkan kerja-kerja kita lagilah bertambah teruk. Kita datang kerja, datang lesu. Lepas tu bila orang tengok, ni kenapa ni kerja ni? Okey, disebabkan masalah personal lah apa benda. Sebab tu perlu ada benda yang, seseorang yang kita boleh accountable. Kita percaya dia. Percaya ni tak semesti dia bukan hanya sekadar dia boleh simpan rahsia. Dia pun ada credibility yang mungkin dia boleh membantu kita. Ni salah pilih kawan, salah pilih orang. Yang bila kita cerita dekat dia, masalah dekat dia, dia lagi nak downkan kita. So itu yang kita tanam. Ataupun orang yang kita boleh, dan ini bukannya accountable untuk masalah saja. Dia adalah termasuk juga kita punya kerja-kerja. Sama juga termasuk kepada siapa kita punya supervisor, siapa kita punya manager, siapa kita punya boss. Siapakah kita punya yang kita perlu report. So biasakan, rapatkan dengan orang ni. Of course, kalau tak semestilah rapat tu kena macam belanja dia ke apa ke. Tapi rapat tu maksudnya kita boleh bercerita dengan dia. Dan benda tu, orang-orang ni, orang yang atasan ni, orang kita panggil orang-orang yang ni lah yang kita nak accountable ni. Orang ni dia boleh beritahu apa kita punya blind spot. Dan biasanya kadang-kadang blind spot kita ni, kalau contohnya ada papat yang mungkin kalau kita cakap, kita akan rasa macam wah bagus ya. Oh, betul juga, aku tak pernah terfikir pun. Itu biasa ayat yang biasa kita dengar. Tapi of course itu satu, dia boleh bagi tahu blind spot. Tapi juga dia boleh Allahumma salli ala Muhammad, dia boleh beritahu apa yang kita salah. Blind spot ni adalah benda yang dia tak buat, tapi benda yang dia perlu buat tapi dia tak buat. Blind spot lah, maksudnya ada benda yang dia tak nampak. Tapi ada juga blind spot yang dia buat, yang dia rasa macam aku rasa macam benda ni betul, tapi sebenarnya blind spot yang sebenarnya kau salah buat. Okay, so beritahu juga benda yang dia salah buat. Of course, nombor 2 ni lah biasanya ramai orang orang yang susah nak bercakap. Tapi kena ketahuilah orang yang accountable ni, tak kisah siapa-siapa lah. Tapi ketahuilah orang yang accountable ni adalah orang yang dia akan tarik kita masuk ke syurga, bukan tolak kita masuk neraka. Kalau orang yang kita tahu, orang tu tahu dah kita buat salah, sebenarnya orang tu dia tak tahu dia buat salah, tapi dia buat benda tu. Tak ada orang tegur dia dengan menyangka kata macam, alah takkan dia tak tahu buat benda tu, takkan dia tak tahu benda tu salah.
dan orang lain tak tegur dia, itu akan membuatkan itu sebenarnya menandakan kita sebenarnya tolak dia dengan masuk neraka lah. Neraka tu sebab kita tahu bila dia buat salah mesti akan ada something bad happen berlaku kepada masalah tu. Kan setiap perkara yang kita buat kan dia ada cause and effect. Maksudnya apa yang penyebab berlaku dan apakah efek dia, apakah dia punya impak dia. Cause, nampak ke? Cause and effect. Alright, so kita terus pergi nombor 7. Okay, nombor 7. Dan habis lah, sekarang apa? Oh, sikit lagi. Last. Iaitu cari shortcut. Cari shortcut ni bukan cari benda-benda merapu. Cari ilmu, pengalaman, bercakap dengan orang pengalaman, benda-benda ni lah yang akan jadi shortcut kita punya kehidupan. Bila kita buat tu, membuatkan kita tak perlu lagi buat A, B, C, D, E. Yang sebenarnya kita dah dapat terus. Apa yang kita buat ni terus dapat kita punya goal. Dan benda tu lebih baik. Supaya bila kita dah capai goal, kita boleh pergi next punya level punya goal. Right? So, saya recap balik. Yang terakhir sekali, iaitu recap. Nombor 1 adalah Pomodoro. Ini untuk kita sebenarnya hari ini kita belajar cara untuk tingkatkan produktiviti. Of course ada beribu cara untuk nak tingkatkan produktiviti. Tetapi saya share untuk hari ini adalah ada 7 teknik. Pertama adalah Pomodoro teknik yang kita kena plan dulu. Apa benda yang kita nak buat. Plan tak semesti sehari sebelum. Kita boleh juga plan sebulan sebelum, setahun sebelum, ataupun sejam sebelum. Sejam sebelum kita nak buat tu, okey dah kita plan dulu apa benda nak buat. Mungkin kita boleh lakarkan, mungkin kita boleh letakkan dalam Google Calendar, mungkin kita bagi tahu orang yang boleh tak tolong ingatkan balik something lah. Yang pastinya kita dah set masa untuk benda tu 5 minit sebelum. Pulanglah. Okey. Nombor 2, track masa kerja. Okey kejap. Nombor 1 ni saya macam contoh saya kan, saya nak buat live. So saya dah tahu dah pukul berapa saya dah kena start prepare. Of course sebab saya dah 18 kali kan. Of course lah ada on off apa benda kan. Tapi sekarang ni je lah yang terlebih sikit 1 minit. 1 minit je pun. Tapi saya still lagi nak jaga credibility saya. Tapi macam mana pun saya akan pukul 11, saya dah tahu rutin saya pukul 11. Saya dah kena start prepare apa benda saya nak saya lukiskan apa benda sebab saya dah tak ada masa untuk lain. So apa yang saya boleh buat adalah 1 jam sebelum tu, okay, then baru saya senaraikan apa benda yang saya nak cakap hari ni. Tapi saya dah prepare lah tajuk 1 hari lebih awal. So sepanjang 1 hari tu saya dah boleh fikir apa benda aku nak cakap ni, apa benda aku nak cakap ni. Right? So nombor 2, track masa. Penting ni untuk nak track masa. Pattern kita sebab kita nak nampak pattern berapa jam. Sebab kalau contohnya kita dan pattern ni kita tak akan nampak kalau contohnya kita buat graf kan. Kita buat graf macam ni, kita tak akan nampak kalau contohnya ada satu je dia punya data. Tapi kalau contohnya dia ada, kita dapat beberapa data. Satu, sini, contoh. So kita boleh start nampak pattern. So kita boleh tahu bila apa yang menyebabkan ni naik, apa menyebabkan dia jatuh, apa menyebabkan tiba-tiba dia meletup, apa menyebabkan tiba-tiba kita down gila-gila. So kita boleh nampak pattern. Dan bila nampak pattern tu, kita boleh belajar yang bila kita jatuh ni, kita boleh naikkan lagi. Maksudnya kita apa yang menyebabkan benda ni berjaya, so kita akan boleh tarik lagi benda ni ke atas. So itu yang kita nak lah. Nombor 2, kita track tu function dia. Okay, so sangat-sangat mahal. Bila kita track ni, kita ada data dan baca balik data tu. Okay, nombor 3, teknik pandang luar. Kalau contohnya kita tengah buat kerja, kita tengah start ke apa ke, just duduk, just tak payah buat apa-apa. Tapi kalau bagus, zikir lah, selawat lah pada hari ni. Hari ni lagi hari Jumaat kan. Okay, so nombor 4, pastikan cerah kita punya buat tempat kita bekerja. Atau buang benda yang tak guna. Nombor 6, perlu ada seorang yang accountable. Nombor 7 last sekali adalah cari shortcut. Shortcut ni bukan cari shortcut macam mana. Cari shortcut ni adalah yang saya tunjuk ni yang ni. Mana ni? Ni. Shortcut. Ni. Shortcut ni. So antara nak cari shortcut, ada orang dia buat daripada A, dia pergi pusing jauh sini.
Sebab dia fikir susah, dia buat benda yang susah. Semata-mata dia nak capai B je pun, dah tak membantu pun nak cepatkan B tu. So, apa nama, sebab tu untuk nak dapat shortcut ni adalah perlu ilmu, perlu join satu hari 1% ni live ni hari-hari. Lepas tu ada apa nama, belajar daripada pengalaman dan buat. Okay, saya rasa itu saja untuk pada hari ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada siapa yang masih lagi stick bersama saya untuk tengok satu hari 1%. Sesiapa yang baru first time untuk hari ini join kita punya satu hari 1%, pastikan anda tak perlu buka daripada 21. Pastikan anda tengok yang paling latest, yang biasa kan untuk latest. Contoh hari ni 18, so lepas tu terus, kalau contohnya anda nak maraton lah, tengah rajin, boleh terus tengok nombor 18, 17, 16, 15. So, apa nama, so nanti bila ada latest yang baru, so boleh tengok latest dan sambung balik 15, 13. Itu pattern terpulang lah. Apa nama, nak tengok macam mana pattern. Kalau nak tengok daripada satu, nak kejar balik dekat atas tu pun boleh juga, terpulang lah. Mana-mana boleh. Okay. Tapi sebab saya cadangkan macam tu sebab kita dah episod yang ke-14, 18. So kalau contohnya 1 jam 1 episod dah ada 18 jam. So macam nak dapat 18 jam, kalau tengok balik daripada episod 1, so nanti nak pergi ke episod 2, nak sambung balik episod 3 tu biasanya tak ramai orang yang cukup kuat untuk bermotivasi. So sebab tu saya cadang always tengok the latest, dan insyaAllah saya akan apa nama, maksudnya putuskan. Dia bukannya berepisod yang episod yang macam korang tengok drama tu, macam dia ada kena-mengena dengan episod yang lain. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Seronok hari ini, walaupun sangat-sangat penat sebenarnya. Tadi pergi cocok Yuki. Okay. Okay, apa nama, itu saja pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye semua.